Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan selamanya, marilah kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita solat jemaah bersama-sama, dan insya-Allah kita akan menyambung pembacaan buku Faham Faraid yang dikarang oleh Ustaz Helmi Hanis. Ya. Hari ini tuan-tuan kita nak bincang mengenai perkara yang mencegah daripada seseorang itu mempusakai harta pusaka. Jadi sebelum ni kita dah bincang dah syarat-syarat yang membolehkan seseorang itu mempusakai harta pusaka. Ada 4 syarat yang kita dah bincang, iaitu yang pertamanya, pemilik harta mestilah meninggal dunia. Mestilah berlaku kematian, confirm mati. Jangan mati tu tak confirm ya. Tak maknanya ada sijil lah sebagai bukti sijil mati, ataupun adanya pengesahan doktor, ataupun sekurang-kurangnya ada orang kata ialah mungkin zaman dulu meninggal adanya sijil kubur ataupun ada kuburnya, begitu ya. Yang keduanya kematian yang dipanggil yang mungkin atas tak orang yang hilang. Orang yang hilang ni perlu mendapat perintah mahkamah, iaitu perintah anggapan kematian. Itu kita bincang dah. Seterusnya dipanggil kematian takdiri, kematian oleh bayi dalam kandungan. Yang keduanya waris masih hidup. Tadi orang yang punya harta tu mati ataupun meninggal dunia. Yang keduanya waris masih hidup. Mestilah waris itu hidup ketika si mati-mati. Begitu ya. Kalau waris tu mati dulu, contohnya anak ada 3 orang, salah seorang anak mati dulu, tak dapat bahagian. Begitu ya. Yang seterusnya kita dah juga bincang mengenai hubungan di antara waris, adanya hubungan darah atau penasab ataupun melalui perkahwinan. Melalui perkahwinan. Maknanya berlaku saja kahwinan, ada je hubungan nasab, ada je hubungan darah, seseorang itu boleh mewarisi. Cuma bab hubungan darah ni saya nak jelaskan sekali lagi tuan-tuan, yang mungkin kita dah bincang, cumanya saya nak ulang. Berapa banyak mungkin di antara kita tidak dijelaskan hubungan darah ni, terutamanya anak. Dia ada beberapa kategori anak dalam hukum faraid itu, ada beberapa kategori anak yang mendapat bahagian. Yang pertamanya anak kandung, itu jelas. Anak kandung jelas dia dapat bahagian ibu dan bapa. Kemudian anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf ni hanyalah nasab kepada ibu dia saja. Bukan dia tak ada nasab kepada ayah dia. Itu anak tak sah taraf. Kemudian anak li'an. Anak li'an pun kita dah bincang dah. Anak li'an ni iaitu anak yang di mana seorang suami ni dia bersumpah, dia kata isteri dia berzina, menyebabkan anak tu jadi anak li'an. Anak asli tu anak li'an, yang menyebabkan anak tadi tidak boleh mewarisi harta bapa. Kalau kita cakap anak derhaka tak ada masalah tuan-tuan. Kalau dia kata ini anak derhaka, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia bersumpah, dia kata ini anak ni hasil isteri dia berzina, itu menyebabkan anak tadi tidak boleh mewarisi harta bapa dia. Yang keempatnya anak watik syubhah. Watik syubhah ni ialah hasil daripada pernikahan syubhah lah. Anak watik syubhah ni boleh daripada ibu dan bapa, dia waris ataupun nasab dia. Kemudian anak susuan. Anak susuan tak boleh.
Walaupun daripada kecil, daripada lahir, masih merah lagi aku dah ambil anak angkat ni, anak susuan ni kata. Walaupun disusuh daripada semenjak lahir lagi, tetap tidak boleh mewarisi harta pusaka. Anak tiri tak boleh mewarisi harta pusaka. Anak angkat pun tak boleh mewarisi pusaka. Itu kita dah bincang dah tuan-tuan. Cuma saya ulang. Seterusnya, tiada perkara yang menegah daripada mendapat pusaka. Ini yang kita nak bincang pada hari ini. Perkara-perkara yang boleh menegah seseorang itu mendapat harta pusaka. Walaupun pada mulanya dia berhak, tapi disebabkan perkara-perkara tertentu, orang itu gugur hak dia ke atas harta pusaka. Mari kita tengok. Jadi pencegahan ataupun penegahan pusaka ialah penegahan kepada ahli waris daripada mendapat ataupun daripada mewarisi harta pusaka si mati. Mereka tidak layak untuk menerima harta pusaka sama sekali. Mana tegah ni makna tidak layak lah. Seseorang itu mewarisi harta pusaka. Jadi keadaan mereka ketika itu walaupun masih bernyawa, tetapi mereka dianggap sebagai tidak wujud. Orangnya ada, warisnya ada, tapi disebabkan dia melakukan perkara-perkara ni, dia tidak, seolah-olahnya tidak ada. Sebelum ni kita bincangkan orang yang hilang. Orang hilang tu selagi tidak ada ditemui bukti dia mati, dia dianggap masih hidup. Begitu ya. Tapi yang ni orang hidup, orangnya ada, tapi dianggap telah tiada ataupun dianggap telah mati. Begitu. Walaupun dia ada. Jadi penegahan ini juga dinamakan sebagai halangan wasfi. Halangan wasfi. Okey, seseorang itu akan tertegah daripada menerima harta pusaka oleh sebab 3 perkara. Yang pertama disebut pembunuhan. Apa kata Rasulullah? Al-qatilu la yarisu. Diceritakan kepada kami oleh Qutaibah, menceritakan kepada kami Al-Lais dari Ishaq bin Abdullah, dari Zuhri bin dari Umaidi bin Abdurrahman, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembunuh tidak mewarisi. Pembunuh tidak mewarisi. Al-qatilu, al-qatil, riwayat Imam Al-Tamizi. Jadi seseorang yang menjadi ahli waris bagi orang yang dibunuhnya akan ditegah daripada menerima harta pusaka si mati. Seumpamanya anak membunuh ayah ataupun isteri membunuh suami, itu mana bunuh. Tapi di bawah mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, dia agak ketat, ya. Kalau tengok di sini pandangan Imam Syafi'i, adapun tentang jenis pembunuhan yang mengalami pewarisan ni, ya, Imam Syafi'i berhujah, dia kata berdasarkan kepada hadis tadi, ya, segala bentuk pembunuhan, ya, baik pembunuhan yang dilakukan kerana hak ataupun maupun kerana tidak kerana hak, ya, baik pembunuhan itu sengaja ataupun separuh sengaja ataupun tersilap, atau dianggap salah, baik pembunuhan itu langsung atau kerana sebab. Panjang pula dia punya bicaraannya. Pembunuhan kerana suatu kemaslahatan, seperti pukulan si ayah, suami, guru, atau bukan kerana satu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, baik oleh seorang mukallaf atau bukan mukallaf, seperti pembunuhan oleh anak kecil atau orang gila. Begitu, ya. Saya baca daripada ni, nanti kita baca dalam buku ni, banyak ni. Semua pembunuhan tersebut menghalangi mendapat warisan daripada orang yang dibunuhnya, meskipun tidak ada ahli waris lain yang lagi secara mutlak, ya. Jadi di sini disenaraikan dalam buku ni. Menurut mazhab Syafi'i, segala jenis pembunuhan akan menghalang ahli waris. Ada yang berkata dia bukan pembunuhan menyebabkan kematian, begitu, menyebabkan kematian, bukan semesti membunuh. Waris itu menyebabkan kematian, tak kira apa cara sekalipun. Begitulah seolah-olahnya dimasukkan oleh Imam Syafi'i.
Maknanya orang tersebut terhalang daripada mendapat pusaka. Okey. Yang pertama, tuan-tuan disebut sini macam mana? Yang pertama dia kata pembunuhan dengan niat, iaitu membunuh seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang biasanya boleh membunuh. Seperti mengelar leher dengan pisau. Itu ialah dia kelar leher dengan pisau. Anak bunuh ayah. Jadi anak yang bunuh ayah tadi tidak berhak mewarisi pusaka ayah. Yang keduanya pembunuhan hampir ataupun separuh sengaja. Cuba separuh sengaja ya, ataupun semi sengaja. Semi sengaja. Iaitu pembunuhan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak boleh membunuh, seperti memukul mangsa dengan kayu yang kecil atau dengan pahan. Mangsa mati akibat pukulan tersebut yang terkena pada bahagian yang boleh menyebabkan kematian. Ini jaga-jaga ya. Berseloroh ya antara kawan-kawan. Kan? Tuan-tuan, muka kita ni ada bahagian yang sensitif ya. Kadang ada bahagian ni dia boleh menyebabkan lumpuh seluruh badan. Ini berlaku tuan-tuan, ada kes ya. Bergurau, asalnya bergurau. Bergurau, lumpuh satu badan. Ni jaga-jaga anak-anak ni ya. Nak gurau pun biarkan tempat dia ya. Yang ketiganya dia kata pembunuhan tanpa niat ataupun tidak sengaja. Boleh sengaja, semi sengaja. Yang ketiganya pembunuhan tidak sengaja. Iaitu pembunuhan yang dilakukan tanpa niat untuk membunuh, seperti seorang terlanggar anaknya menyebabkan anaknya mati. Tak sengaja. Reverse kereta tak? Tak nampak. Satu kes di Johor tuan-tuan ya. Orang ni reverse kereta, isteri kat belakang. Itu Wallahualam lah, sengaja tak sengaja tu mahkamah lah yang putuskan kan. Tapi menyebabkan orang yang langgar tadi tu dia tidak berhak mewarisi orang yang dilanggar tadi tu, walaupun dia tidak sengaja ya. Walaupun tidak sengaja. Disebut dalam satu kitab tuan-tuan, orang ni korek lubang ya. Korek lubang ialah mungkin nak buat telaga ke buat pergi kan. Jadi ayah ni tak tahu anak ni korek lubang. Tak tahu tuan-tuan. Ayah pergi tepi lubang tu, jatuh ayah dalam lubang. Ulama kata anak yang gali lubang tu tidak berhak mewarisi harta pusaka. Begitulah disebut. Itu di bawah Imam Syafi'i, khilaf lah, maknanya khilaf ya. Khilaf. Nanti kita tengok pandangan-pandangan imam-imam lain ya. Cara ringkaslah tuan-tuan ya. Imam Syafi'i dia agak ketat. Sebab dia kata bukan saja pembunuhan, orang yang menyebabkan kematian juga tidak boleh mewarisi harta pusaka ya. Yang keempatnya pembunuhan yang dilakukan oleh kanak-kanak. Kanak-kanak yalah, anak ni tak ambil apa, ketuk kepala ayah ya. Saya kata tadi, kena kawasan sensitif, ayah mati. Walaupun kanak-kanak yang belum balik, atau dia kata orang kurang upaya, OKU. Kalau kita kata orang kelainan upaya ya, bukan kurang upaya. Ataupun orang gila. Orang gila. Kes tuan-tuan ingat tak? Sebab ni dalam surat khabar ya. Seorang pegawai Petronas ya, dia bunuh isteri dia yang juga pegawai Petronas ya. Dua bunuh lah. Tapi dia dapat tidak bersalah kerana dia dikatakan masa dia bunuh tu dia gila. Ada sekretaris. Tapi dari segi hukumnya dia tidak boleh mewarisi harta isteri dia. Begitulah ya. Walaupun dia gila tuan-tuan. Walaupun gila, tidak boleh mewarisi harta pusaka orang yang dibunuh tadi tu ya. Orang gila dia tak tahu dia gila kan. Tapi pembunuhan tersebut menyebabkan ya, dia tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh ya. Yang kelima, pembunuhan dilakukan dengan hak, seperti abang membunuh adik sebab mempertahankan diri. Ataupun macam inilah, ayah ni nak pukul anak anak elak contoh kan. Ayah jatuh mati contohlah. Ataupun yalah, self defense lah kan.
kita lawan ayah balik, ayah nak pukul kita, kita nak tahan macam mana, ayah dah terkena apa, mati pula ayah ya. Cara defend pun maknanya ialah kita nak mempertahankan hak tu, tapi sebenarnya dari segi hukumnya tidak boleh juga mewarisi harta orang yang mati tersebut. Yang keenam, seorang hakim atau qadi yang menjatuhkan hukuman mati terhadap anaknya contohnya kerana kesalahan membunuh. Saya baca satu buku tuan-tuan, orang ni hakim, bekas hakim mahkamah, dia jatuhkan hukuman ke atas adik dia. Adik dia ni sabit kesalahan yang menyebabkan dia boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi hakim ni, abang ni tadi, jatuhkan hukuman bunuh ke atas adik dia. Jadi adik ni tak kahwin, dia boleh mewarisi harta adik lah ya. Tapi disebabkan dia menjatuhkan hukuman itu, dia tidak boleh mewarisi. Bukan dia bunuh pun adik dia. Tak. Maknanya itu mak kata bukan saja membunuh, tapi menyebabkan kematian juga, terhalang daripada mewarisi harta. Okey, yang seterusnya, yang ketujuh. Anak menjadi saksi ataupun memberi sokongan kepada saksi yang menyebabkan hukuman mati yang dijatuhkan kepada bapanya. Jadi saksi tuan-tuan. Dia pula membantu saksi ataupun dia membantu saksi lah. Menyebabkan ayah ni dijatuhkan hukuman bunuh. Pun kalau ikut di sini tidak boleh mewarisi harta. Saya baca buku ni dan daripada buku ni, tuan-tuan boleh tengok dalam buku tu, muka surat 82 ya. Seterusnya yang ke-8, yang 6, 7, 8 Isteri waris isteri mati dipaksa dan diugut supaya membunuh suaminya. Isteri. Yalah. Contohnya ada konspirasi kan. Pakat-pakat ataupun dipaksa. Ataupun yang seterusnya suami mengupah atau isteri mengupah orang untuk membunuh pasangan dia. Itu kes membunuh lah tu. Membunuh. Cuma di Malaysia ni tuan-tuan, saya tak jumpa lagi kes yang sebeginilah. Cumanya baru-baru ni saya diberitahu ada satu kes, wallahualam, saya tak dapat faktanya lagi ya. Tapi saya diberitahu kes ni orang ni bawa kereta, tiba-tiba berlaku aksiden. Tak tahulah macam mana aksiden tu berlaku kan. Ayah duduk sebelah, bawa kereta, ayah duduk sebelah, ayah meninggal. Saya dipahamkan anak yang bawa kereta ni tidak berhak mendapat harta pusaka ayah. Bukan dia bunuh tak. Aksiden kereta. Begitulah tuan-tuan ya. Cumanya fakta kes tu saya tak dapat detail, saya diberitahu dalam satu majlis ilmu diberitahu bahawa anak yang bawa kereta ni tadi tidak berhak mewarisi harta ayah. Mungkinlah anak ni bawa ni dia lalai ke macam mana ke, mungkinlah adalah fakta-fakta kes dia kan yang menyebabkan anak tadi tidak. Kalau kita rujuk kepada pandangan bekas Muti Wilayah Datuk Zulkifli, Datuk Dr. Zulkifli, dia kata kalau orang tu buat kereta, walau kalau tak sengaja boleh mewarisi, tapi kalau disebabkan dia ni sebab lalai bawa kereta, orang kata dia bawa kereta tak ikut undang-undang boleh menyebabkan dia tidak boleh mewarisi ya. Cumanya pernah dibincang juga tuan-tuan masa ketika Covid melanda dulu anak ni kena Covid, anak kena Covid, balik kampung jangkit kat ayah, mak ayah dah, ayah meninggal atau mak meninggal. Itu pernah dibincang lah, cumanya saya tak dengar lah ada hukuman dijatuhkan hukuman orang ni tak boleh mewarisi, tak adalah. Cuma ada perbincangan ada perbincangan sebab perkara itu juga boleh membawa kepada menyebabkan kematian Tapi kalau kita tengok pandangan-pandangan imam lainnya, contohnya di sini disebut Imam Maliki mazhab Maliki, dia kata apa, pembunuhan yang menghalangi kekuasaan adalah pembunuhan yang sengaja, sengaja
kerana amarah, baik langsung ataupun kerana sebab tertentu, ataupun dia kata orang merintahkan orang bunuh orang lain, ataupun orang tu menganjurkan, bersekongkol lah, ataupun memberi bantuan, ataupun sama-sama membunuh, ataupun orang ni menaruh racun contohnya dalam makanan, ataupun orang tu jadi saksi palsu. Dia masuk tadi saksi palsu lah, orang yang memaksa orang membunuh, orang yang buat, orang kata buat lubang, ni buat lubang, buat lubang, kemudian dia buat jerat, jerat, jerat. Dia kata ni mereka kita, buat jerat, orang tu jatuh, mati kan, itu orang tu sengaja, makna pembunuhan sengaja ni dia macam ni, itu saja. Dia kata pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan pembunuhan tidak langsung yang disengajakan. Begitu, itu dia, maknanya dia apa kurang sikit daripada Imam Syafi'i tadi. Kemudian kita tengok pula menurut Imam Hanafi, apa dia? Imam Hanafi kata pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi harta orang yang dibunuh itu, sekiranya yang benda yang boleh dijatuhkan hukuman, qisas contohnya, bunuh ada kafarah ataupun menyebabkan ada hukuman, orang tu dah dikenakan hukuman, jadi orang tersebut baru tidak boleh mewarisi harta pusaka. Okay, apa kata Imam Hambali? Hambali kata pembunuhan yang diancam dengan apa ni, maknanya orang ni ialah adanya qisas, kafarah, dan ataupun dikenakan diat, maknanya dah dikenakan hukuman, baru dia tidak boleh mewarisi. Jadi beza-beza pandangan lah. Cuma kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i ini agak ketat, dia bukan saja membunuh, maknanya menyebabkan kematian, waris tersebut tidak boleh mewarisi, jadi pembunuhan tidak dapat mewarisi harta pusaka, namun harta pusakanya boleh diwarisi, cuma disebut sini tuan-tuan ada satu hadis, saya nak baca kepada tuan-tuan, bukan hadis lah, maknanya dia ada kaedah, dia kata manis ta'jala syai'an qabla awanihi kibabirih bihirmanihi. Siapa yang terburu-buru mendapat sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum haram untuk mendapatnya. Mana orang menyegerakan sesuatu ni, kaedahnya dia tidak boleh mendapat perkara tersebut, tapi tuan-tuan, kalau contohnya ayah ni dah hibah, macam mana pula? Dah hibah, anak ni pergi bunuh ayah, itu lain lah, dah hibah dah bagi kan. Kalau pula contoh wasiat, wasiat lain, wasiat pun batal wasiat. Kalau katakan orang ni dia wasiatkan kepada seseorang, tapi wasiat ni kepada bukan waris lah, jadi orang yang wasiat tu bunuh orang yang membuat wasiat tu, batal wasiat dia, batal wasiat dia. Okay, tuan-tuan, bagi orang yang ni saya nak jelaskan sikit, yang saya kata tadi, jika orang itu ataupun waris tersebut melakukan pembunuhan, dia seolah-olahnya tidak ada. Tuan-tuan, kalau kita bincang sebelum ni, orang yang hilang itu dianggap masih ada, tapi orang yang membunuh, dia ada, tapi seolah-olahnya dia tak ada. Dia macam tu. Contoh-contoh, katakan si mati, dia ada anak lelaki, ada anak perempuan kan. Contohnya anak lelaki ni dia bunuh ayah dia, contoh, maknanya dia dianggap tak ada lah, dia anggap tak ada. Kalau dia ada anak, contohlah dia ada anak, makna cucu kepada si mati, cucu si mati lah dapat, makna dia tak dapat. Maknanya dia seolah-olah dia dah mati, begitulah. Kalau ada cucu, makna cucu ni dapat lah. Kalau tak ada ni, makna pergi ke orang lain, maknanya dia anggap kalau anak ni yang bunuh, contohnya, walaupun tidak sengaja tadi tu, makna anak ni dia tidak ada, makna seolah-olah mati dah, macam tu. Tapi kalau yang kita bincang masa lepas tu, orang yang hilang dia anggap masih hidup, mana dia dapat bahagian tu kena disimpan.
selagi tidak ada perintah mahkamah yang menganggap dia telah mati. Kena dapat perintah mahkamah. Tapi bagi kes ni, yalah, setakat ni saya tak ada experience. Tapi daripada apa yang disebut tu, maknanya orang ni dianggap telah mati. Tapi harta dia, kalau bila dia meninggal nanti, waris-waris dia dapat bahagian lah. Kalau dia ada anak-anak, ada isteri, ataupun ada suami, ataupun dia ada waris-waris lain dapat harta dia setelah dia mati. Tapi dia tidak mewarisi harta orang lain. Boleh faham? Tu. Bab kematian ni bahas Imam Syafi'i agak ketat. Okey. Yang seterusnya tuan-tuan, berlainan agama atau pemurtad. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma disebut apa? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. La yarisul muslimu kafira wala yarisu kafiru muslim. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya kalau orang ni murtad, anak ni tadi murtad sebelum ayah mati, tak boleh, dia tak dapat pewarisan harta. Dia dapat. Jadi salah satu perkara yang melegah daripada pewarisan harta pusaka ialah perbezaan agama di antara waris dan si mati. Kedua-duanya tidak mewarisi antara satu sama lain. Cumanya tuan-tuan kena ambil perhatian. Kita ada undang-undang yang dinamakan Akta. Bagi orang Islam, ada orang bukan Islam ni ada akta tertentu bagi khas khusus bagi dia. Contohnya Will Act ataupun Akta Wasiat 1949 tak salah saya. Kemudian dia Akta Pembahagian ataupun Distribution Act. Dia dua-dua ni tuan-tuan bagi orang bukan Islam. Dia tuan-tuan macam ni, dia kes dia macam mana? Contohnya orang ni asalnya bukan Islam, tapi dia masuk Islam. Ayah dia masih bukan Islam. Di bawah Akta Distribution tu tuan, dia ditentukan bagi orang yang bukan Islam ni, kalau dia tak bawa wasiat, dia kena ikut Akta Pembahagian tu. Kalau dia ada wasiat, dia ikut wasiat. Itu bagi orang bukan Islam. Jadi wasiat ni jatuh di bawah Akta Wasiat. Tapi bagi orang bukan Islam, dia tak buat wasiat, jatuh di bawah Akta Pembahagian atau Distribution Act. Dalam Distribution Act tu disebut, kalau orang ni meninggal, orang yang meninggal ni, si mati ni, dia ada ibu dan bapa. Contohlah, dia ada isteri, ada anak. Contoh begitu. Ibu bapa dia dapat 25%, isteri dapat 50%, anak dapat 25%. Kalau dia kata ada isteri, ada anak, isteri dapat 50%, anak dapat 50%. Begitulah lebih kurang. Tapi dalam kes ni, anak ni masuk Islam. Macam mana? Di bawah Distribution Act, anak yang masuk Islam ni tetap dapat bahagian di bawah undang-undang. Tapi kita di bawah undang-undang Islam tak boleh. Berdasarkan kepada hadis tadilah. Tapi kalau berlaku kematian atas orang bukan Islam tadi, dapat anak dia masuk Islam, dia mu'alaf tadi tu. Cumanya saya fahamkan, nama dia tak boleh tukar tuan-tuan. Sebab kalau yang orang bukan Islam ni, kalau dia masuk Islam, dia tak nak tukar nama. Baru saya tahu sebab dia. Dia boleh mewarisi, dapat atas ayah dia. Ayah dia non Muslim. Cumanya kita nasihatkan dia lah, berdasarkan pada hadis ni. Dan juga ialah harta tu, ialah dah bukan Islam punya harta kan, tak patuh syariah lah kan. Selalunya kita suggest ataupun cadangkan dia serah kepada Baitul Mal, ataupun runding dengan Baitul Mal macam mana nak clearkan harta tersebut. Cumanya bagi kita orang Islam ni, kita boleh buat ibah. Contohnya anak tadi kan, anak dan mu'alaf tadi, dia harta, dia nak bagi harta kepada ayah dia, boleh buat melalui apa? Melalui wasiat ataupun melalui hibah. Boleh. Walaupun ayah dia masih bukan Islam. Cumanya dia tak dapat, kalau orang yang masuk Islam dari mu'alaf tadi meninggal, ayah dia tak dapat lah. Tak dapat.
Tapi kalau masih hidup dia buat wasiat ataupun dia buat hibah, ayah dia yang bukan Islam tadi tu boleh menerima wasiat, boleh menerima hibah. Begitu ya. Okey. Jadi orang yang murtad termasuk dalam kategori orang kafir. Mana kalau orang murtad, berlakunya murtad, tapi saya macam mana ada kes berlaku. Sebelum ni ada orang mohon murtad ni. Mohon murtad ni. Cumanya kalau orang yang dikategorikan sebagai ajaran sesat, adakah itu murtad? Belum lagi murtad. Macam mana? Adakah orang ajaran yang tergolong ajaran sesat itu murtad? Itu undang-undang mahkamah lah tentukan. Mahkamah tentukan. Ya. Maknanya kalau dia murtad sebelum berlakunya kematian ke atas ayah umpamanya, maknanya dia tidak berhak. Tapi kalau dia murtad selepas, dia berhak. Yalah, lepas ayah mati contoh dia murtad kan, dia berhak ke atas pusaka ayah dia. Ya? Sebab pusaka ni tuan-tuan ikut apa hukumnya masa ketika mati tu. Ya? Ketika mati tu. Kalau anak ni murtad selepas tu, dia berhak mewarisi harta ayahnya. Okay? Yang seterusnya disebut di sini hamba. 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 Hamba ni juga ialah hamba tidak layak. Seorang hamba tidak layak mewarisi harta pusaka dan dia juga tidak diwarisi. Ini adalah kerana dia tidak berkelayakan untuk memiliki harta berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in. Seorang hamba abdi yang menjadi milik orang yang tidak berkuasa melakukan sesuatu pun dengan bebas. Jadi seorang yang hamba ni dia tidak berhak. Dari surah An-Nahl ayat 75. Jadi sabda Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah, siapa yang menjual hamba sedangkan dia hamba memiliki harta, maka harta tersebut menjadi milik pembelinya. Kecuali bila hamba tersebut mensyaratkan, iaitu membuat perjanjian dahulu dengan pembelinya supaya hartanya tidak menjadi milik tuannya yang baru tersebut. Riwayat Ibnu Majah. Sini agak panjanglah perbincangan dia tuan-tuan ya. Cumanya yang perlu kita faham, ya, hamba ni dia tidak berhak mewarisi ataupun harta dia tidak boleh diwarisi oleh tuan dia. Ya. Jadi tujuan syarak menghalang hamba daripada mewarisi harta pusaka kerana dia berada dalam keadaan kuasaan tuannya dan dia telah hilang keahlian untuk memiliki harta. Segala harta yang akan dimilikinya akan menjadi hak milik tuannya lah. Memang hak tuan dia, memang dia tak boleh memiliki harta. Ya, hamba ni tidak boleh memiliki harta. Cumanya kalau tuan dia bebaskan dia, tuan dah bebaskan dia dah. Asalnya hamba. Tuan dia bebaskan dia ataupun puan kepada dia ni bebaskan dia tak ada hamba dah, kemudian dia ada harta, kemudian dia meninggal, ya, tuan dan puan kepada hamba ni boleh mewarisi harta hamba yang dibebaskan tadi tu, yang kita dah bincang sebagai walak, walak tuan ataupun bukan tuan, bekas tuan, bekas tuan kepada hamba, ya, boleh mewarisi, ya, harta dia. Kalau sekiranya dia tidak, sekiranya dia orang kata tidak ada waris fardu ataupun waris asabah, ya. Jadi perkara yang selain daripada tiga perkara ini yang menegah daripada penerima pusaka tidak akan menghalang seseorang daripada menerima haknya, ya. Seumpamanya tuan-tuan orang gila, orang gila tadi tu, orang gila dia berhak, tapi kalau dia melakukan pembunuhan tak boleh lah. Ataupun disebut sini anak derhaka, macam saya kata tadi kan, anak derhaka. Dia kata anak derhaka, anak derhaka. Lepas tu kata putus saudara. Ni orang kita dah biasa kan, kita putus saudara dia. Walaupun dia kata begitu, dia tetap boleh masih. Kalau dia melakukan dua perkara tadi tu, kalau dia melakukan pembunuhan, tu lain, ya. Ataupun dia murtad, dia ni orang gila, ataupun orang koma. Koma kan, koma dah.
Tapi dia tetap mewarisi harta orang yang mati. Orang koma dianggap hidup. Ya. Tapi kalau kemudian dia mati, mana bahagian itu akan pergi pula kepada waris lain. Ya. Ya. Dia akan pergi kepada waris lain. Ya. Kemudian orang tua yang nyanyuk. Disebut sini orang tua yang nyanyuk. Cumanya ialah orang tua nyanyuk ni ialah kita kena peganglah harta dia, ataupun ada anak bawah umur, anak bawah umur, ataupun anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan pun berhak mewarisi. Kena tunggu lahir hidup, dengan syarat lahir hidup. Orang yang dipenjara, orang yang dipenjara, banduan contohnya. Banduan, dia berhak mewarisi harta. Tapi sebab dia tidak melakukan pembunuhan, cumanya mungkin banduan ni sebab dia mungkin menengih dadah. Menengih dadah ataupun banduan di penjara, masih berhak. Suami yang tidak bertanggungjawab. Suami ni tak pernah balik, tak pernah bagi nafkah. Isteri kaya. Isteri ada harta. Isteri meninggal kan? Isteri meninggal. Tetap suami ni selagi ada hubungan perkahwinan, lagi sah perkahwinan tersebut, boleh mewarisi. Isteri nusyus, lari balik kampung isteri, contohlah. Tali tidak gantung tidak bertali, tali pula tidak, gantung tidak bertali, orang kata gantung tidak bertali. Selagi ada hubungan perkahwinan, boleh mewarisi. Maknanya walau apa pun berlaku, ataupun disebut bukan lelaki bukan perempuan, transgender, masalah LGBT. Ada orang dipanggil transgender, ada satu lagi dipanggil GID, apa dia, gender intersex disorder, ataupun dia panggil apa? Apa dia? Satu yang dia fizikalnya lelaki dalam perempuan, yang satu lagi fizikalnya perempuan tapi nalurinya lelaki. Macam-macam. Dia tengok fizikal, fizikal. Apa lagi? Jadi benda-benda itu tuan, kecuali kalau dia melakukan pembunuhan ataupun dia murtad, dia tidak berhak. Selain pada itu, ada juga bab-bab nanti kita akan bincang penghalangan, penghalangan. Jadi waris-waris tertentu ni akan menghalang. Contoh macam mana? Contoh tuan. Tadi bab pembunuhan, dia ada keadaannya macam mana? Mari kita bincang sikit. Si mati, dia ada anak lelaki sama juga tadi kita tengok, anak perempuan, anak perempuan, anak lelaki, meninggal anak lelaki ni, ini meninggal tadi dibunuh lain, ini meninggal, okey, lebih kurang sama tadilah. Cucu lelaki, cucu perempuan, dia sini waris, tapi kalau dia ada seorang lagi anak lelaki, si mati ni ada seorang lagi anak lelaki yang masih hidup, anak lelaki ini menghalang cucu ni dapat bahagian, dia tak dapat. Sebabnya ada anak lelaki. Ni anak lelaki ni menghalang cucu dapat. Pak cik dia menghalang, cucu dapat bahagian. Tapi perempuan tidak, kalau tak ada, mana dia warislah. Tapi kalau cucu di bawah anak perempuan, dia tidak mewarisi. Itu beza, cucu bawah anak lelaki mewarisi, cucu bawah anak perempuan tidak mewarisi. Tapi kalau ada anak lelaki lain, anak lelaki itu akan menghalang. Nanti kita bincang detail lah dalam bab penghalangan ni. Okey, ada soalan bab pembunuhan, bab penegahan ni? Ada soalan? Cuma ada beberapa soalan yang dihantar kepada saya untuk saya jawab. Okey, ada 3 kes di sini saya diminta jawab soalan. Ada orang hantar. Okey, yang pertama, soalan dia, pemilik berniat memperuntukkan sejumlah wang 100,000 untuk diinfakkan kepada golongan yang layak asnaf.
Duit telah dikeluarkan daripada akaun pemilik kepada akaun pemegang amanah. Mana sudah masuk pemegang amanah lah. Anak atau orang persorangan atau NGO. Sekiranya beliau meninggal dunia, sebelum sempat diagihkan sepenuhnya wang tersebut, adakah wang tersebut perlu dipulangkan dan wang tersebut akan menjadi harta peninggalan yang boleh difaraidkan. Jadi dia kata dah peruntukkan. Mana wasiat lah kot dia. Dah wasiat lah. Kalau wasiat tu maknanya tengok wasiat tu. Kalau wasiat tu bertujuan, kalau dia kata di sini kepada asnaf, maknanya kepada bukan waris lah. Kalau kepada bukan waris, mana waris-waris wajib laksanakan wasiat tersebut. Mana menjadi kewajipan tuan-tuan. Sebab antara kewajipan orang hidup ini, kewajipan waris ini melaksanakan wasiat si mati. Itu disebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Sebelum pembahagian faraid dibuat, laksanakan wasiat si mati, bayar hutang si mati. Menjadi kewajipan. Kalau waris-waris ubah tuan-tuan, waris-waris pula tanggung dosa. Sebabnya buat wasiat ni sunat. Tapi kalau ada wasiat yang mengikut hukum, wajib dilaksanakan oleh waris-waris. Jangan ambil ringan tuan-tuan. Ni kira dah jadi wasiat tadi. Dah dimasukkan dalam akaun pula tu. Dihaskan kepada diarahkan kepada pemegang amanah untuk melaksanakan wasiat tersebut lepas dia mati. Wajib laksanalah. Okey. Kemudian yang keduanya, pemilik akaun mengeluarkan sejumlah 100,000 daripada akaun pemegang amanah untuk digunakan sebagai kos rawatan perubatan beliau. Dalam masa yang sama, boleh atau tidak pemilik wang tersebut membuat hibah bersyarat kepada anak-anak beliau. Ni macam mana ni? Beliau ingin menghibahkan nilai baki kos rawatan perubatan beliau jika ada kepada anak-anak sama rata lelaki atau perempuan. Wang hibah tersebut telah boleh dituntut oleh anak-anak apabila beliau meninggal dunia. Okey. Macam ni seperti mana kita bincang sebelum ni tuan-tuan, kita boleh buat hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Contohnya ialah kita ada duit, macam contoh sekarang di PNB kan kita boleh buat hibah kan. Hibah. Kita hibah contohnya akaun kita di di ASB tu kita nak hibah kepada anak-anak, ada persentage lah. Tapi dalam masa yang sama kita boleh gunakan akaun tersebut. Boleh. Contohnya kita gunakan sampai habis, maknanya tak ada apalah bagi. Begitu juga tabung haji. Tabung haji. Hibah ada tabung haji. Saya fahamkan begitu juga. Cumanya tabung haji ni dia kata ada minimum, ada jumlah yang perlu ditinggalkan. Maknanya akaun tersebut masih boleh digunakan oleh pempunyai akaun. Sedangkan dia sudah pun hibahkan. Samalah keadaan ni kan. Dia kata untuk tujuan perubatan bolehlah guna. 100,000 tadi kan. Contohnya 100,000 tak habis. Tak ada apalah. Dia dah buat hibah. Tapi dia masih gunakan hibah tersebut. Dia boleh buat hibah amanah. Boleh buat hibah bersyarat. Daripada akaun tersebut. Ini kita dah bincang dah. Boleh. Sebabnya kita buat hibah bersyarat. Kalau kita buat hibah di tabung haji tu dipanggil hibah kita amanahkan kepada tabung haji. Yang baki tu boleh boleh dibagi kepada anak-anak. Kita susunlah contoh anak ada 4 orang anak, contohnya kita nak bagi sama rata. Maknanya 1/4 seorang. Yang baki tu contohnya tinggal 40,000. Bagi 10,000 seorang. Begitulah contohnya. Boleh. Yang ketiganya, pemilik ada menyimpan sejumlah wang simpanannya. Jika dia meninggal dunia, bolehkah beliau mewasiatkan 1/3 dari jumlah wang peninggalannya itu untuk jadikan sebagai infak ataupun wakaf. Tapi wakaf ni seleloknya buat masa hidup lah tuan-tuan. Ada juga orang buat wasiat, wakaf melalui wasiat. Boleh. Tapi buat masa hidup lah. Buat dokumen. Sebaik-baiknya kalau tuan-tuan nak buat wasiat ke buat hibah ni, dokumen kan. Walaupun dari segi hukumnya boleh kita sebut mulut. Kita wasiat, kita pesan pada seorang, besok akaun ayah ni contohnya 1/3 buat infak. Contoh kan. Boleh. Tapi isunya bila berlaku kematian, jadi anak tu pun dia lah sebab pentingnya ada saksi.
Ada saksi. Boleh-bolehnya kalau kita nak apa ni tuan kalau buat dokumen pun saksi ni jangan di kalangan keluarga. Ambil orang luar. Yang tiada hubungan keluarga. Okay, itu 3 soalan. Maknanya kalau yang ini soalan ketiga ni dia kata apa? Boleh. Maknanya kalau kita nak mewasiatkan ataupun kalau kita nak buat lebih pada 1/3, buatlah melalui hibah ataupun buat melalui amanah. Hibah dan amanah ni tak ada had. Wasiat ni dia terhad. Terhadnya apa wasiat ni? Pertamanya, wasiat hanyalah kepada bukan waris. Itu kita dah bincang dah. Ataupun kita buat melalui hibah. Hibah ni tak ada had. Contoh orang nak hibah kepada badan-badan tertentu, nak lebih pada 1/3, buat melalui hibah. Ataupun diwakafkan siap-siap. Begitu. Okay, ada soalan lain? Ada soalan? Ada soalan? Muslimat ada soalan? Kalau ada soalan boleh terus WhatsApp saya 012-315-3150. InsyaAllah kita cuba bincang jawapan dia. Okey, semua saya nak ulang tuan-tuan apa yang kita bincang pada hari ini, pada malam ni. Penegahan pusaka ni yang disebut di sini ada 3. Yang pertamanya tadi pembunuhan. Maknanya kalau seseorang itu melakukan pembunuhan ataupun menyebabkan kematian, seseorang itu boleh ataupun menyebabkan dia tidak dapat bahagian daripada harta pusaka orang yang dibunuh. Cumanya kalau waris-waris kata, yalah macam tadi kes tadi kan, anak bawa kereta, ayah duduk sebelah, bukannya sengaja dah. Jadi waris-waris lain kata, abang bawa kereta bukan sengaja, jadi kami setuju nak bagi, contohnya bagi, tak ada masalah. Itu keputusan waris-waris. Dah tahu bahagian masing-masing, nak bagi abang juga tak ada masalah. Itu hak waris. Boleh bagi juga. Maknanya tuan-tuan apapun kalau berlakunya keadaan begini, keputusannya mahkamah lah. Cumanya kita bincang ni khilaf. Imam Syafi'i kata pembunuhan dalam segala bentuk pembunuhan ataupun menyebabkan kematian ini sama ada sengaja ataupun semi sengaja ataupun tidak sengaja ataupun tanpa niat ataupun menyebabkan kematian. Imam Syafi'i ini agak luas dia punya apa tu, daripada hadis tadi apa kata Rasulullah tadi, al-qatilu la yarisu tadi tu. Tapi imam-imam lain mana yang sengaja, yang tidak sengaja boleh mewarisi ataupun orang tu membunuh ada menyebabkan dia dijatuhkan hukuman, baru dia tidak boleh mewarisi harta. Itu jelas. Okay, itu bab pembunuhan. Kemudian bab berlainan agama ataupun murtad. Murtad tidak boleh. Kalau ayah ni tadi meninggal, sebelum meninggal anak ni murtad, dia tidak boleh mewarisi. Begitu juga antara orang Islam dan bukan Islam, dari segi hukumnya tidak boleh mewarisi. Tapi kita ada undang-undang. Undang-undang yang membolehkan waris yang dah masuk Islam ni ataupun anak yang masuk Islam ni boleh dapat harta pusaka ayah atau ibu dia di bawah undang-undang apa dia? Distribution Act ataupun akta pembahagian. Mungkin dengan syarat-syarat tertentulah, saya pun tak begitu mahir dalam bab undang-undang. Okey. Yang seterusnya hamba ni memang dia tidak sebab dia hamba ni dia tidak layak memiliki harta. Dia memang tak boleh lah. Jadi sebut sini ada 3 sebab ataupun yang menyebabkan perkara-perkara yang boleh menegah seseorang itu daripada mewarisi harta pusaka. Yang lain-lain tuan-tuan tadi saya kata dah bincang dah. Orang gila, anak derhaka, isteri curang, isteri lari, isteri nusyus, gantung tidak bertali, orang nyanyuk, orang OKU, kunsa, lupa tadi, kunsa. Saya kata GID tadi kan, kunsa. Gender intersex disorder dia panggil. Kunsa ni nanti kita bincang. Bab kunsa ni dia ada perbincangan dia, ada bab nanti kita akan bincang. Kunsa muskil, kunsa tak muskil, macam mana pula pengiraan dia. Dia ada pandangan-pandangan ulama nanti kita bincang. Okey. Jadi saya rasa cukup sekat tu. Ada soalan lagi? Tak ada. Kalau ada mungkin selepas ni pun masih boleh hantar kepada saya sebarang soalan 012-315-3150, insya-Allah kita akan bincang. Nanti tuan-tuan insya-Allah bulan depan kita akan bincang mengenai ahli-ahli waris yang berhak
Siapa dia ahli-ahli waris berhak? Berdasarkan kepada pembincangan kita sebelum ni, bab-bab kepahaman, rukun-rukun, sebab-sebab, syarat-syarat yang membolehkan siapa yang berhak, nanti kita akan bincang dalam bulan depan insya-Allah. Jadi dengan itu segala kesilapan ataupun segala kekurangan itu adalah kelemahan saya. Yang benar itu datang pada Allah, wallahu alam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.